Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap tolong bukakan dia punya ni. Dia punya tab dia tertutup. Okey. Sekali lagi saya punya opening terganggu sikit. Alright, so apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Alright, dan malam ni kita live. Okay, dan kita nak borak-borak sikit pasal saham. Okay, of course. Okay, dan kita nak topik saya pada malam ni adalah kenapa saya say no to intraday. Okay, alright. So first of all kita nak tahu dululah apa tu intraday. Alright, dan kenapa saya katakan jangan kita sibuk nak intraday lah. Okay, walau bagaimanapun intraday ni sesuatu benda yang sangat disukai oleh trader saham di luar sana. Okay, tetapi saya ada sedikit berbeza pandangan. Okay, dan kalau nak tahu pandangan saya, pastikan anda tonton sesi live video ni dari awal sampai habis. Alright, dan anda akan dapat info yang mungkin anda tak pernah dengar sebelum ni. Okay, alright, so kalau anda seorang pelabur dan trader saham, okay, anda boleh join dan bertanya soalan. Okay, kalau anda masih lagi newbie dan zero knowledge pasal saham pun boleh join juga. Okay, dan di akhir sesi live nanti saya nak kongsikan dengan anda tentang sesuatu peluang lah untuk anda yang masih lagi newbie dan zero knowledge tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, so kalau anda sedang menonton sesi live video ini, anda boleh say hi dekat ruangan komen dan klik like dan juga klik button share. Okay, supaya lebih ramai lagi yang boleh follow sesi live pada malam ni. Alright, dan barulah bila lebih ramai lagi meriah kita dalam sesi live pada malam ni. Okay, alright. Boleh ke boleh? Saya nak tengok dulu siapa yang live dengan saya malam ni. Kita ada Danilo Benjamin, malam tuan. Syawal Razak, salam tuan Nizam. Najah Abdul Razak, assalamualaikum. Zana Ihan, selamat malam tuan Nizam. Comel Lotte, salam tuan Nizam dan semua. Puan Hafsah Mustafa, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syawal Razak, dulu saya pun suka intraday, sekarang tidak lagi. Okay, alright. Ahmad Sufian, assalamualaikum Tian M dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti biasa saya live di Nizam Malik page malam pukul 9 malam. Okay, jadi hari ni adalah sesi live terakhir untuk minggu ni. Sebab saya akan live dari hari Isnin sampai hari Sabtu. Okay, sebab hari Ahad saya akan luangkan masa saya bersama dengan student-student saya dalam Warren Secret Saham Mastery Batch yang ketiga. Okay, jadi hari Ahad kita tidak ada live lah. So malam ni malam yang terakhir untuk minggu ni. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang memberikan salam kepada saya. Dah klik button share ke belum? Sementara nak tunggu anda klik button share, saya minum dulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hai Azura Rajani, Nick Faizal, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ni kita santai-santai. Okay, sambil live, sambil saya nak makan malam. Okay, jadi kalau ikutkan tak nak makan malam ni, tapi tiba-tiba rasa lapar pula. Lepas solat maghrib tadi, lepas solat isyak, rasa lapar pula. Jadi kita pun makan lah. Okay, dan makanan kita hari ni ditaja oleh Maggi Cup. Boleh tak makan Maggi Cup? Okay, jadi sambil-sambil lah kita borak-borak pasal topik intraday ni, sambil-sambil kita makan Maggi. Jadi kepada anda yang berada dekat rumah tu, okay, kalau tak buat apa-apa, okay, kalau lapar boleh kita makan sama-sama. Sambil-sambil kita borak pasal topik intraday, okay, sambil tu kita makan Maggi lah. Makan Maggi. Ni Maggi Cup. Yes, Maggi Cup. Safe cost namanya. Maggi Cup Safe cost. Okay, tu dia. Hot cup. Okay, alright. Okay, cuba anda tulis something dekat ruangan komen. Cuba berinteraksi sikit dengan saya. Hai Ustaz Alien Aminin. Maggi Cup sekali. Memang sengat. Maggi Cup je lah kita. Okay, sambil-sambil nak live ni, kita borak sambil makan. Okay. Terima kasih kepada anda yang klik button share. Sambil nak tunggu anda klik button share tu, saya makan dulu. Saya ngap dulu Maggi
Ainul Bashirah, Assalamualaikum. Teringin nak makan Maggi juga. Jom kita makan Maggi sama-sama. Saya ada Maggi ayam, sup ayam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Azli Salim, salam tuan, sihat ke? Sihat. Tak masuk perencah dia ke ni? Macam tak rasa je. Masuk semua? Ada sikit? Malam ni kita orang semua makan Maggi malam Maggi namanya. Kalau saya Maggi, saya makan ni Maggi kacang sangat pedas. Ya. Saya kena minum. Elin Amin, Tom Yum lah coach. Tom Yum saya tak minat sangat. Saya biasa makan yang sup ayam ataupun Maggi cup hot cup tu. Tapi Hafsah Mustafa, Telio pula tengok tuan makan Maggi. Mai jom kita makan Maggi sama-sama. Makan Maggi live namanya. Secara live. Awak punya wife tu makan ni Maggi cup yang pedas sangat, yang baru punya. Ya. Kalau dia pun lain daripada yang merah punya. Pedas sangat daripada yang merah. Okay, kita dah ada 106 viewers. Biasalah kalau live sambil makan memang ramai yang menonton. Okay, jadi selamat datang ke sesi live saya pada malam ni. Okay, malam Sabtu tak buat apa-apa ni, malam hujung minggu. Sambil-sambil kita live, sambil-sambil kita makan, sambil-sambil kita dapat ilmu lah. Okay, dan topik saya pada malam ni adalah berkaitan dengan intraday. Okay, dan intraday ni adalah satu perkara yang menjadi fenomena dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, ramai orang yang masuk ke dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia ni, ramai orang pasti mengimpikan untuk menjadi seorang intraday. Menjadi intraday. Okay, so first of all saya nak tanya, berapa ramai daripada anda nak tahu intraday tu apa? Cuba tulis dekat ruangan komen. Tahu tak intraday tu apa? Kalau tahu, komen tahu. Kalau tak tahu, komen tak tahu. Apa tu intraday? Sebab ada orang tak tahu intraday tu apa. Alright, Muhammad Azni Othman, saya. Zana Ihan nak tahu. Ahmad Sufian nak. Fadli Muhammad, intraday tu apa? Rupanya tak tahu rupanya. Okey, tak apa. Jadi kita belajar sama-sama Kita akan belajar tentang intraday malam ni. Kita borak cerita tentang intraday. Sambil-sambil tu kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim lagi sekali. Sedapnya. Letak perencah dia baru sedap. Tadi tak letak perencah. Macam mana ni? Alright, sikit. Kamaruddin Idris tahu. Isa Ishak tahu. Boleh sambil makan lah. Lapar pula malam-malam ni. Azli Salim. Nak tahu tuan, tapi guna bahasa pasar ya, baru-baru belajar ni. Maaf. Okey. Sambil-sambil kita makan ni, saya ceritalah pasal intraday ni Okey, so sebenarnya intraday ni adalah salah satu aktiviti dalam trading saham. Okay, di mana kita membeli dan menjual saham dalam dalam hari yang sama. Okay, so maksudnya kalau pasaran saham berlangsung, contoh hari Isnin. Okay, pasaran saham berlangsung bermula pada pukul 9 pagi dan tutup pada pukul 5 petang. Okay, jadi intraday bermaksud kalau anda buat pembelian saham dan penjualan saham pada hari yang sama. Maksudnya anda beli katakan pukul 9.30 pagi, anda beli. Lepas tu pukul 12 tengah hari anda dah jual dah saham tu. Jadi pembelian dan penjualan saham yang dilakukan pada hari yang sama, kita sebut dia intraday. Intraday Intra tu dalam, day tu hari. Dalam hari yang samalah maksudnya. Intra same day Jadi intraday ni kiranya adalah short term trade lah. Short term trade maksudnya orang nak buat profit dalam masa
yang singkat. Dan ada beberapa sebab kenapa ada orang suka buat intraday. Okay, yang pertama adalah ramai orang nak profit yang cepat. Mereka ni tak nak tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Mereka tak nak tunggu saham tu. Okay, mereka nak, kalau boleh nak untung hari tu juga. Hari tu trade, hari tu juga untung. Okay, itu salah satu sebab orang nak cepat. Okay, yang kedua adalah kenapa orang tak nak buat, kenapa orang suka buat intraday adalah mereka ni tidak suka overnight ataupun tidak suka hold saham mereka. Okay, dalam pasaran saham ni, dan tak nak juga tunggu over the weekends. Alright, jadi mereka tak nak duit mereka berada dalam pasaran saham. Mereka nak duit mereka berada dalam trading account mereka most of the time. Bila ada peluang saja mereka beli, lepas tu bila ada keuntungan mereka terus jual. Okay? Dan biasanya intraday mindset trader ni, mereka akan jual saham mereka apabila saham mereka naik 1 sen, 2 sen, mereka dah jual dah. Okay, mereka takkan tunggu lama-lama. Okay, mereka tak kisah untung sikit dari segi percentage ataupun sen-sen tu sikit, tetapi mereka nak clear position. Alright, so itu adalah intraday lah kita sebut. Dan biasanya intraday ni dia memerlukan modal yang besar sebab dia punya kenaikan harga saham dia tu sikit. Jadi dia cara nak buat duit tu dia kena pakai modal yang besar. RM50,000, RM100,000. Jadi naik 1 sen pun dia akan ada keuntungan yang signifikan lah. Jadi itulah maksud intraday. Okay, so far boleh faham tak maksud saya? Apa maksud intraday? Cuba tulis faham kalau komen, kalau cuba komen faham kalau faham. Okay, Liana Hashim, betul ke coach, kalau kita nak jadi full time trader kita kena tahu banyak cara, and salah satunya ialah dengan kaedah intraday dengan ilmu. Apa pendapat coach yang intraday dengan ilmu? Jawapan saya tidak. Jawapan saya tidak. Okay, dan anda kena tonton live ni sampai habis, barulah anda tahu kenapa saya kata tidak. Tak perlu pun kita belajar banyak teknik dan kita tak perlu buat intraday, barulah kita seorang yang hebat dalam pasaran saham. Okay, saya nak share dengan anda nanti. Okay, Ahmad Fikri Asri, politik lani susah nak hold. Okay, boleh sambil live sambil makan lah, santai-santai sedap Alright, hai Zulkifli, tu bukan nak untung, tu nak cepat kaya tuan. Betul tu. Okay, Mona Marfuza faham coach, Salmiah Sabran faham, Saiful Bahari, Assalamualaikum. Hafiz Salim, ada beza ke trader intraday dengan jerung-jerung? Jerung-jerung bukan. Jerung-jerung ni mereka yang mempunyai fund yang besar. Biasanya jerung kita refer kepada institutional investor ataupun trader lah. Macam KWSP, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, itu kita sebut jerung. So jerung bukanlah intraday. Basically jerung adalah institutional trader yang mempunyai modal yang terlalu besar. Dia bukan macam retail investor lah. Isa Isyak, minggu depan saham Maggi naik ni. Okay, right. Berapa ramai daripada anda yang sedang menonton live ni sambil nak cari Maggi? Ada tak? Agaknya ada tak siapa-siapa yang tengah nak cari Maggi? Tak boleh tahan tengok saya makan Maggi. Salmiah Sabran, teruja tuan, tengok dia orang dapat untung banyak. Okay, Kamarudin Dinda, Tuan Nizam, kalau boleh saya nak jadi trade full time, apa pendapat tuan? Jawapan saya adalah tuan buat dulu, tengok tuan boleh dapat result macam mana, baru fikir pasal full time trader lah. Okay, Muhammad Fazli Shoaib, saya dah makan Maggi tapi Korea punya. Hafiz Salim, tiba nak masak Maggi kat dapur. Ahmad Amirul, tengah tunggu Maggi masak ni tuan, terliur tengok coach makan. Jom kita makan Maggi sama-sama.
Okay, alright. Danilo Benjamin, saya tuan makan Maggi kari sambil tengok live ni tuan. Kunyah dulu coach. Okay, untung banyak kalau intraday kena banyak modal, betul tu. Okay, Fadil Diana, Haifa Wise Marzia. Sepanjang nama tu. Okay, ni mesti nama campur dengan anak-anak semua. Husband and wife campur dengan anak semua letak nama. Sedap, betul. Tengok tuan makan Maggi. Muhammad Rafidi, Muhammad Noor, biasa orang politik je makan Maggi. Taklah, orang biasa pun makan Maggi. Okay. Lapar kan malam-malam. Tadi ingat nak diet, malam tak nak makan. Tapi tiba-tiba rasa lapar pula. Liana Hashim, mau ke dapur juga ni tuan. Haha. Okay, right. Muhammad Amidun Sadri, 4 tahun lepas saya buat intraday. Mula-mula untung, seronok. Lepas tu loss je memanjang. Okay, kena makan dengan jerung. Sekarang trade dalam keadaan tenang, Alhamdulillah. Muhammad Azni Osman, kenapa tak okey intraday? Risiko rugi ke? Ni saya nak cerita ni. Tapi saya nak baca dulu komen anda. Kai Ray, orang kata intraday boleh menyebabkan addiction, berisiko tapi mereka jadi seronok. Last-last banyak gagal. Zurin, Assalamualaikum tuan. Sedapnya Maggi tu, sedap. Saya makan yang sup ayam punya. Hot cup. Senang, 2 minit siap. Masuk air panas je. Muhammad Hasrul, cari company power, simpan je long term. Run bagi duit bekerja untuk kita baru hasil lumayan. Intraday ni kenangan banyak dah. Faris Mahmud. Khairi Abdullah, telinga dengar live TNM, mata tengok bola final Olimpik ni. Oh ya ke? Saya tak tengok Olimpik. Tak tengok, tak ada masa nak tengok Olimpik. Sibuk. Saya tengok dekat YouTube je Olimpik review. Kalau awak tak ada masa untuk tengok apa-apa, awak patut ada cuti untuk awak punya kerja. Ya. Awak tak pernah cuti. Ya. Awak punya why? Okay, Saiful Bahari Muhammad, apa pandangan coach? Traders SMTM berhati-hati dengan sentimen. Stok pagi naik, petang turun. Asyik makan je saya. Tak live, tak cakap apa-apa. Kairai, siapa bebel tu? Tu anak saya. Alright, Muhammad Izham, intraday penat mata, asyik mengadap skrin je. Anak dah marah tuan, asyik sibuk je tu. Betul tu. Liana Hashim, SMTM, see money take money. Macam-macam apa ni short form Saya pun tak pandai short form sangat. Okay, sebab saya bukan budak WeChat. Okay. Last makan. So kita cerita sikit. Kenapa saya kata say no Rauf Ali Khan, Pak Ngoh SRC 100k bro. Confirm intraday atau scalper 1 jam boleh buat duit. Jasafin Jalani, BTST FOMO. Bintang bagi cik hahaha, dak WeChat. Azmi Ahmad, makan tak ajak tuan. Makan ajak, dari tadi ajak. Dari tadi ajak anda semua pergi ambil Maggi masing-masing. Okay. Siapa tu? Meow. Miau. Meow. Kenapa? Nak apa? Cari apa? Tak ada apa? Okay, ni dah kenyang dah ni. Okay, alright. Okay, jadi kita nak cerita Jasafin Jalani, alamak Maggi je ke tuan? Maggi je, kita simple je. Saya sebenarnya tak nak makan malam ni sebab nak diet kononnya. Tapi termakan Maggi. Macam mana nak diet? Okay, alright. So, cerita pasal intraday ni, kenapa saya kata say no to intraday? Okay, nombor satu, masa saya belajar pada tahun 2014, okay, bersama dengan mentor saya Zam Saham. Slow sikit TV. Slow sikit. Okay, masa tahun 2014 saya belajar saham bersama dengan mentor saya Zam Saham. Salah satu pesanan dia kepada saya adalah, dia kata jangan intraday. Jangan sibuk nak intraday. Okay, so saya ni jenis kalau saya belajar dengan seseorang mentor ataupun guru dan
pesanan dia tu saya akan ingat dan saya akan ikut. Okay, jadi memang dari awal, sejak dari tahun 2014 lagi, saya memang belajar saham ni, saya memang tidak mengamalkan intraday. Bila saya beli saham, saya tak sibuk untuk tak sibuk untuk beli dan jual dalam masa yang singkat. Okay? Dan teknik yang saya belajar tentang saham ni adalah trend following. Maksudnya kita beli sesuatu saham di permulaan uptrend, dan selagi saham tu berada dalam trend yang menaik, maka kita akan stay. Okay, kita akan stay dan ikut harga saham tu naik sehingga ke puncaknya lah. Okay, jadi selagi saham tu berada dalam trend, maka kita simpan, okay, for bigger profit lah. Okay, so itu adalah strategi yang saya belajar tentang saham ni daripada mentor saya. Dan Alhamdulillah, because of ilmu yang saya pelajari tersebut, menyebabkan saya berjaya menjana keuntungan yang lumayan. Nombor satu lumayan, yang kedua yang konsisten dalam pasaran saham. Okey, jadi saya nampak bila saya berjaya buat profit dalam saham ni adalah hasil tunjuk ajar daripada mentor saya, Zam Saham lah. Okey, tetapi saya tengok ramai juga kawan-kawan saya yang belajar, okay, yang buat saham ni akhirnya kecundang dalam pasaran saham. Dan mereka ni, kebanyakan mereka dah tak ada dah tak trade saham lagi. Okay, yang belajar saham pada tahun 2014, pada tahun 2015, 2016, mereka ni dah tak aktif lagi dalam saham. Okay, ataupun mereka ni just melabur saham secara secara tidak terlalu aktif lah, basically. Sudah tidak aktif dalam pasaran saham. Salah satunya adalah kerana majoriti daripada mereka ni buat intraday. Okay, dalam waktu saham ni, trade saham ni, mereka banyak sibuk dengan intraday. Okay, jadi Alhamdulillah saya follow apa pesanan mentor saya untuk terus buat saham ni mengikut strategi yang kita pelajari. Okay, dan tidak ikut cakap orang dekat luar sana untuk buat fast trade ataupun short term trade ataupun intraday lah. Okay, jadi saya tengok ramai yang buat intraday ni kebanyakannya mereka kecundang dalam pasaran saham. Okay? Dan kenapa kecundang? Saya nak share dengan anda kenapa kecundang dalam pasaran saham bila kita sibuk buat intraday. Okay, sebabnya nombor satu adalah, bukan sebab nombor satu lah, sebab utama kenapa boleh menjadi rugi dalam saham ni kalau kita buat intraday. Sebabnya adalah pasaran saham ni dia ada waktu bullish dan dia ada waktu bearish. Okay, kalau dalam pasaran saham tu dia bullish, kalau pasaran saham tu bullish, alright, dia akan banyak counter saham akan bergerak naik. Okay, lebih mudah untuk buat profit yang short term ni ketika pasaran saham bullish. Okay, sebaliknya ketika pasaran saham bearish, macam sekarang lah pasaran saham bearish, tak banyak counter saham akan bergerak naik. Banyak saham akan bergerak turun dan pasif, tidak bergerak, tak ada kenaikan yang aktif. Kalau naik pun tak boleh nak jual. Okay, jadi itu yang berlaku dalam pasaran saham. Okay, dia akan bersilih ganti antara bullish dengan bearish. Dan ada satu masa dan keadaan dalam pasaran saham ni dia sideways. Dia, jangan cakap kuat sangat, dia tengah buat live ni. Okay, ada masanya dia naik, dia ada masa dia turun, dan ada masa dia sideways, di mana dia tak naik dan dia tak turun. Dia senyap je, dia sunyi sepi dalam pasaran saham. Okay, jadi because of pasaran saham ni dia bersilih ganti antara tiga situasi ni, iaitu bullish, bearish dan juga sideways. Okay, intraday player ataupun mereka yang sibuk nak buat intraday, mereka akan dapat keuntungan ketika pasaran saham tengah aktif dan bullish. Okay, mereka akan dapat untung dan mereka akan seronok. Okay, mereka akan cakap, oh boleh buat duit ni, buat intraday ni. Tetapi apabila pasaran bertukar menjadi sideways ataupun bearish, mereka ni akan terperangkap dalam pasaran saham. Okay, mereka beli je, harga saham jatuh. Okay, mereka beli je, harga saham jatuh. Okay, jadi dengan mindset intraday ni menyebabkan ramai orang sebenarnya terperangkap dalam saham, sebab kita tak tahu bila pasaran saham akan berubah daripada bullish ke bearish. Kita tak akan nampak signal yang jelas. Okay, jadi bila je pasaran saham berada dalam waktu sideways dan bearish ni, ramai intraday player akan wipe out dari pasaran saham. Okay, orang yang buat kaedah short term dengan intraday tu sama ke beza?
lebih kurang sama. Short term ni dia ada banyak lagi. Dia ada BTST, buy today sell tomorrow. Ada scalper yang buat keuntungan dalam masa yang sangat pantas, iaitu dalam masa 1 jam. Itu scalper. Alright, ada yang beli saham dan hold dalam seminggu ke 2 minggu. Itu juga dikira short term lah, short term. Tapi intraday ni yang sibuk nak beli saham dalam masa sehari. Okey, dalam masa hari yang sama. Okey, BTST pun dikira intraday jugalah pada pandangan saya. Okey, short term. Semua tu adalah short term trade. Alright, jadi kebanyakan orang yang dengan mindset short term trade ni, mereka wipe out dari pasaran saham apabila pasaran saham turn sideways ataupun bearish. Okay, dan itulah yang menyebabkan ramai orang gagal dalam pasaran saham, gagal untuk bertahan dalam pasaran saham, sebab keuntungan tu boleh dibuat sekali-sekala, tapi bila dia rugi tu terlalu besar, dia tak boleh nak handle kerugian dalam pasaran saham. Okay, jadi based on pengalaman saya trade saham sendiri pun, dan saya memerhatikan orang yang masuk ke pasaran saham, okay, dan itu adalah perkara yang berlaku lah. Okay, alright. Syazwan Sazali, gelak je kalau geng intraday dengar ni. Tak apalah, siapa nak buat intraday tak apalah. Ini pendapat saya. Okay, pendapat saya lah, based on pengalaman saya dan apa yang saya belajar. Okay, kita tidak mengamalkan intraday. Alright, kita tidak mengamalkan intraday. Sebab salah satu sebab juga adalah pelaburan saham ni adalah perniagaan. Bila kita beli saham, sebenarnya kita memiliki pemilikan perniagaan di sebuah syarikat berstatus berhad di Bursa Malaysia. Jadi bila kita beli perniagaan, okay, tak ada perniagaan yang kita buka hari ni esok terus untung RM30,000, RM50,000, RM1 juta. Okay, perniagaan ni perlu dibina. Okay, dia mengambil masa untuk grow. Jadi dengan mindset kefahaman tentang saham adalah pemilikan perniagaan, maka kita kena beri masa untuk sesuatu kaunter saham yang kita beli tu untuk bergerak naik. That's the idea kenapa kita tidak berpegang kepada konsep intraday. Okay, tetapi tak dinafikan ada orang memang masuk ke dalam pasaran saham dan memang nak buat intraday. Okay, jadi terpulanglah masing-masing. Okay, tetapi kalau anda follow saya, pendekatan yang saya gunakan ataupun saya share, okay, bukan intraday. Dan kita menggunakan teknik ataupun strategi trend following. Okay, follow permulaan uptrend. Okay, dan jual ketika harga saham tu naik ke puncak, kita jual. Okay, kadang-kadang saham yang kita beli tu dia naik cepat. Ada masanya saham tu yang kita beli tu dia naik lambat. Jadi kalau dia naik cepat, alhamdulillah, rezeki kita. Kalau dia naik lambat, kita kena sabar tunggu. Okay, kita kena sabar tunggu dan kita akan dapat profit juga, cuma lambat. Dan ada masanya juga kita beli saham ni, saham tu turun dan kita mengalami kerugian. Okay, jadi itulah possibility yang boleh berlaku dalam pasaran saham. Okay, dan kita kena ada mindset yang betul untuk bertindak dalam pasaran saham ni lah. So secara ringkasnya macam tu. Okay, alright. Okay, so ni pandangan saya lah tentang intraday. Siapa yang nak buat intraday, terpulanglah, pilihan masing-masing kan. Bukan saya kata intraday ni tak boleh buat profit. Boleh buat profit. Ada juga kawan-kawan saya yang buat intraday, ada juga yang profit. Okay, ada juga yang kawan-kawan saya ataupun follower saya yang gunakan teknik trend following pun ada juga yang rugi. Okay, jadi bukan maksudnya kalau kita buat intraday ni kita mesti rugi, kita tak akan buat untung, tak semestinya. Tetapi siapa yang buat intraday akan tahulah dia punya struggle, dia punya stress, okay, untuk kita beli saham, okay, dan target saham tu naik dalam masa 1 hari. Okay, so that's the problem lah. Okay, okay, alright. Gaban Saifullah, satu aliran dengan tuan. Kita tak adalah asyik nak cut loss je. Sikit-sikit cut loss, gunung pun roboh. Syed Idrus Al-Sagof, saya akan tetap ikut nasihat tuan. Buana Baba, Nizam, biasanya tuan hold saham untuk berapa lama secara maksimum? Depends kepada potensi sesuatu counter saham. Kalau dia masih lagi ada potensi, saya akan hold. Tapi kalau dia dah tak ada potensi lagi, maka saya akan keluarlah daripada counter tersebut based on trading plan lah basically. Okay,
Okay, alright. Kata Lia SD, bursa sekarang sangat volatile. Bila-bila masa saja boleh lompat, bila-bila masa saja boleh terjun. Seram. Okay, Alhamdulillah saya pun trend trade. Tapi baru start, tak sampai 6 bulan lagi. But nampak bagus. Okay, Hairul Kedah, intraday kalau buat sambilan rasanya tak ada masalah. M. Zaini Ahmad, sedap Maggi tu TNM, sedap. Alhamdulillah. Okay, alright. Nur Hisham Abdul Rahim, pendapat saya kalau ada kerja utama, mahu tak tertengok kalau nak intraday sentiasa. Kerja utama pun tak terbuat silap-silap. Betul tu. Salah satu sebab kenapa saya kata jangan intraday adalah kebanyakan daripada kita ni masih lagi bekerja. Bekerja makan gaji. Mungkin ada daripada kalangan anda ni penjawat awam, mungkin bekerja di company swasta, alright, ataupun mungkin ada buat bisnes sendiri. Okay, jadi bila anda bekerja ni dan anda nak buat intraday, dia adalah satu benda yang akan mengganggu tumpuan anda di tempat kerja. Okay, jadi anda sibuk nak tengok saham anda setiap saat. Okay, dan itu tidak tidak betul lah untuk dilakukan. Okay, kita tengah kerja, lepas tu kita tengok saham kita setiap saat, lepas tu kita tak buat kerja kita kan. Jadi benda tu adalah benda yang salah basically, tak patut syariah. Saham tu patut syariah, tapi cara kita buat tu jadi tak patut syariah. Okay, sebenarnya bila kita beli saham, tak adalah kita perlu tengok saham kita setiap saat. Kita tengok sekali-sekala, alright, bila ada masa untuk kita tengok smartphone kita. Tapi bukanlah kita duk menatap handphone kita, tak buat kerja apa-apa. Okay, jadi itu adalah benda yang kita kena fahamkan tentang saham ni. Okay, makan dulu. Bismillah. Okay, alright. Zulkifli Muhammad, andai awak cikgu, anda main intraday, confirm anda dok hadap handset masa mengajarkan. Okay, Enal Aziz, intraday ni kalau hari-hari depan laptop boleh, tapi ikut fahaman masing-masing tentang saham. Yang penting ilmu tu cukup dan kita tahu apa yang kita buat dalam market. Betul ke tuan? Betul. Betul. Boleh je, sebenarnya tak adalah salah. Bukan saya kata salah, tapi apa yang saya belajar, okay, kita tak buat macam tu. Okay, basically kita masuk ke pasaran saham ni, kita beli saham, kita beli dengan perancangan, iaitu kita sebut trading plan. Lepas tu kita beli, lepas tu kita sabar tunggu harga saham tersebut naik. Okay, kalau dia naik cepat, alhamdulillah. Kalau dia lambat naik, kita kena tunggulah. Okay, so itu adalah benda yang kita kena fahamkanlah dalam saham ni. Alright, dan based on pengalaman saya melatih ribuan newbie untuk mulakan langkah dalam saham, dan saya tengok ramai student saya yang berjaya buat profit yang signifikan sampai 4 angka, 5 angka. Mereka ni memang tidak menggunakan pendekatan intraday. Mereka boleh buat profit sampai 5 angka, 6 angka. Ada student saya buat sampai 6 angka. Mereka ni memang hold saham mereka for bigger profit. Okay, jadi itulah yang membezakan student saya yang berjaya betul-betul buat duit dalam pasaran saham dengan student ataupun follower yang struggling dalam saham. Okay, apabila kita ada mindset intraday ni, kita akan struggling untuk dapatkan real result dalam saham. Okay, untuk dapatkan significant result dalam saham. Okay, dan dia memerlukan kita punya komitmen masa dan sebagainya kalau kita nak buat intraday ni. Jadi dia sebenarnya tak berapa sesuai untuk ramai orang lah basically. Okay, alright. Saiful Bahari Muhammad, try instant noodle ghost pepper coach, baru mantul. Alright. Nur Azlan, saya lost sejak 12/2020, Disember 2020. Saya simpan sampai sekarang. KLSE sideway, patut ke simpan saja? Terpulang pada anda. Okay, terpulang pada anda Nur Azlan. Alright. Sebenarnya pasaran saham ni macam tu lah, dia turun dan naik. Okay, jadi ada orang cakap kita beli saham, okay, buy low sell high. Pernah dengar tak buy low sell high? Jadi kita beli ketika pasaran saham tu tengah turun, tengah down, tengah bearish, kita collect membeli. Lepas tu bila dia naik, kita akan jual. Okay, jadi itu adalah konsep buy low sell high. Okay, ada juga orang ajar
buy high, sell higher. Ini kebanyakannya adalah orang yang fokus kepada momentum trading ataupun dia membeli saham yang sedang bergerak naik. Okey. Jadi kebanyakan intraday trader mereka ni memang suka follow konsep buy high, sell higher. Tapi risikonya adalah sebabkan kita beli high dan sekiranya saham tu tak pergi naik, dia jatuh, jadi kita terperangkap dekat puncak, dekat atas tu. Itu risikonya. Okay, jadi that's why kita kena faham strategi yang kita gunakan, dan apa sahaja strategi yang kita gunakan, kita kena faham risiko yang kita ambil. Tak ada teknik yang tepat, yang terbaik, tak ada holy grail teknik, tetapi setiap teknik ada risiko. Setiap kali kita beli saham ada risiko. So adakah kita bersedia untuk mengambil risiko tersebut? Itu lebih penting. Okay. Alright. Muhammad Aminuddin Sadri, better kurangkan loss, kurangkan risk. Betul tu. Okay, Fadli Muhammad, ada tips untuk orang yang buat intraday ke Tuan Nizam? Tidak ada. Okay. Tidak ada tips untuk nak buat intraday. Sebab macam saya cakap, saya tak train orang untuk buat intraday. Kalau ada orang tanya, Tuan Nizam, saya nak buat intraday, tolong ajar saya buat intraday. Jawapan saya tak ajar orang buat intraday. Dan saya memang tak mengamalkan mindset intraday. Okay, dia macam ni. Kita mindset, kita beli saham, kita nak buat yang entry yang betul. Dan kalau dia naik dalam masa hari yang sama, dah ada profit yang signifikan. Contohnya dah naik 20%, 30%. Dan kita buat keuntungan yang signifikan, kita boleh je jual dalam hari yang sama, tak ada masalah. Jadi bila kita buat macam tu, kita buat intraday lah. Kita beli pada hari yang sama dan jual pada hari yang sama. Kita buat intraday. Tetapi bila kita beli saham tersebut, mindset kita bukan mindset intraday. Itu yang membezakan. Okay, masalah ramai orang adalah mereka masuk membeli dengan mindset intraday. Mindset intraday ni maksudnya mereka beli memang target harga saham tu nak naik hari tu juga. Itulah yang menyebabkan ramai orang kecundang dalam pasaran saham, menyebabkan stres dalam pasaran saham, dan takut-takut kita jadi berjudi dalam pasaran saham. Kita macam betting saham ni akan naik pada hari ni. Sebab itulah antara sebab kenapa saya tidak menggalakkan ataupun saya tak train orang untuk buat intraday. Okay, kita fokus beli saham ni, kita nak memiliki perniagaan dia, okay, perniagaan syarikat tersebut, dan kita nak follow ilmu yang kita belajari, yang kita buat trading plan, okay, dan just follow the process. Okay. Alright, Catalia SD, saya pilih untuk trade dengan tenang menggunakan teknik Z. Alhamdulillah. Alright, Syazwan Sazali, macam mana jangka masa panjang perlu tahu teknik, begitulah juga intraday. Dua-dua ada pro and cons. Nama pun pelaburan, sentiasa ada risk. Betul. Okay, betul. Tetapi terpulanglah. Okay, ni pendapat saya lah basically, based on pengalaman saya. Okay, kita tidak masuk dengan mindset intraday. Masuk dengan mindset intraday ni menyebabkan banyak kecelaruan minda dalam diri kita lah. Okay, alright. Siapa yang rasa nak cuba, boleh cuba. Terpulang masing-masing lah. Alright. Muhammad Fadli Syuib, aduh, lambat lagi ke nak habis Maggi tu? Sedap. Ada sikit lagi. Ada sikit lagi saya punya ni. Alright. Yuzairi Yasir, salam Tuan Nizam, macam mana nak tahu saham tu ada potensi lagi atau dah kurang potensi? Okay, soalan yang bagus. Macam mana kita nak tahu sesuatu counter tu ada potensi lagi atau dah kurang potensi? Jawapannya, kita kena tengok dari segi technical analysis. Okay, technical analysis ni, adakah dia dah berlaku sell signal ataupun tidak? Counter turun dan naik tu perkara biasa. Okay, tetapi adakah dia turun untuk game over ataupun tidak? Maksudnya trend dia akan jadi downtrend lepas tu. Itu akan boleh kita baca melalui technical analysis. Okay, so kita boleh gunakan indikator trend seperti MACD, contohnya macam moving average. Kita dapat menentukan sesuatu counter tu kalau dia dah berlaku sell signal, habislah dia dah going down trend lepas tu. Okay, jadi macam mana kita nak tahu sesuatu tu counter tu ada potensi ataupun tidak adalah kita kena faham technical analysis. Kalau saham tu turun tetapi masih lagi tidak berlaku sell signal, maka counter tu masih lagi ada potensi untuk bergerak naik dan kita boleh hold counter tersebut lah. Macam tu. Okay, alright. Bintang biji cik, guna teknik yang tuan ajar paling best. Naik awal kita clear awal, naik lambat kita clear lambat. Yang penting profit. Terima kasih Tuan Nizam atas ilmu dari tuan, atas izin Allah. Betul tu. Atas izin Allah, bukan ilmu saya pun. Okay, saya cuma berkongsi sedikit
ilmu yang saya pelajari daripada mentor saya dan juga hasil pengalaman saya. Alright, dan kita sama-sama belajar lah. Okay, cuma bezanya sebab saya ni dah train terlalu ramai newbie untuk mulakan langkah dalam saham. Jadi saya nampak pattern. Okay, nampak pattern macam mana seseorang tu boleh berjaya ataupun tidak dalam pelaburan saham. Apa yang membuatkan seseorang tu berjaya, grow dengan lebih banyak lagi dalam pasaran saham, dan kenapa ada orang struggling dalam pasaran saham. So kebanyakannya adalah disebabkan mindset. Okay, cara kita melihat pasaran saham, cara kita masuk ke pasaran saham, okay, dan pendekatan yang kita buat tu akan menentukan sama ada kita dapat sustain ataupun tidak dalam pasaran saham. Okay, dan salah satunya adalah mindset intraday ni lah, okay, yang menyebabkan ramai orang kecundang dalam pasaran saham. Bukan teknik intraday tu tak bagus, tetapi kita tak dapat mengawal diri kita, tidak dapat mengawal emosi kita. Okay, jadi that's the problem yang dihadapi oleh orang yang buat intraday. Saya percaya siapa yang buat intraday pasti akan faham apa yang saya sampaikan lah. Alright, M. Zaini Ahmad terliur tengok tuan makan. Lepas ni nak makan Maggi jugalah. Dulu saya intraday, lepas belajar WSM dah tak intraday lagi. Jiwa tenang, Alhamdulillah. Okay, Zakiah Muhammad Zaki tak sabar nak join PSM dan WSM. Alright. Huzaifah Jepa, tajuk panas naik view tuan. Okay, alright. Kalau gitu kita tarik Maggi kita lah. Kita tarik Maggi kita untuk menarik lebih banyak views. Boleh ke macam tu? Alright, Hasan Johari, kenapa dekat Turki saham haram? Boleh tuan jelaskan? Ya ke dekat Turki saham haram? Saya pun tak tahu tuan. Okay, saya tak baca pula pasal tu. So kena baca dululah. Okay, betul ke dekat Turki haram? Tak pernah dengar pula. Okay, right. Muhammad Faris Irfan, intraday kena modal besar, baru sedap 30k ke atas, naik 2 atau 3 bit terus jual. Kalau modal kecil, better swing. Risiko sangat tinggi untuk intraday. Alright. Zul Musa, pada pendapat tuan, apakah trend sideways ni akan berpanjangan atau tiba-tiba sahaja trend akan bertukar dalam sekelip mata? Jawapannya saya tak tahu. Okay, bila tanya tentang masa akan datang ni kita tak tahu. Kita boleh speculate, kita boleh predict, kita boleh jangkakan apa sahaja, tapi the real truth adalah nobody knows apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Pendekatan saya very simple. Anything can happen in the stock market. Okay, so dia nak naik, dia boleh naik. Kalau dia tak nak naik pun, dia tak naik. Jadi, benda tu kita tidak boleh nak kawal. So, kerja kita bukan untuk predict apa yang akan berlaku selepas ini. Okay, kerja kita hanyalah buat kajian saham dan bertindak accordingly. Kalau kita nampak peluang, kita rembat peluang tersebut. Okay, dan kita tunggu, sabar untuk tunggu pasaran saham naik semula lah. Okay, cuma yang kita faham adalah apabila pasaran saham jatuh, dia boleh naik semula. Okay, apabila dia naik, dia boleh turun semula. Jadi, benda tu adalah perkara yang menjadi resmi dalam pasaran saham. Okay, cuma kita kena faham kita berada dekat bawah ataupun ke atas sekarang. Okay. Buwana Baba, kalau beli saham di mana MA7 cross atas MA26, adakah ini entry yang bagus? Itu bermaksud setup permulaan uptrend. Tetapi entry yang bagus ni, dia bergantung kepada beberapa lagi indikator lain. Contohnya macam Bollinger Bands. Adakah kita beli dalam ruangan yang betul? Kita boleh juga kaji MACD untuk menentukan permulaan uptrend. Dan juga macam saya gunakan indikator DMI untuk confirmkan permulaan uptrend. Okay, jadi adakah moving average sahaja untuk kita menentukan permulaan uptrend? Jawapannya tidak. Ada beberapa lagi indikator lain yang kita boleh gunakan untuk menentukan setup permulaan uptrend. Dan selepas kita dapat setup permulaan uptrend tersebut, kita kena setup trading plan supaya kita tahu entry price kita berapa, kita tahu support price kita berapa, kita tahu cut loss price kita berapa, kita tahu cut loss percentage kita berapa, dan kita tahu target price kita nak jual dekat mana. So itu kita sebut trading plan. Jadi bila kita ada trading plan ni, kita akan dapat melabur dan trade saham dengan lebih yakin sebab kita tahu apa perancangan kita. Okay? Boleh? Okay, right. Okay, right. Faris Mahmud, tuan ada amalkan trailing stop. Apa pendapat tuan? Trailing stop bagus. Sebab trailing stop ni maksudnya
bila sesuatu saham tu naik, dia punya cut loss juga dinaikkan. Cut loss dia akan ikut sama-sama. Jadi bila saham tu dia nak start jatuh, dia kena trailing stop, dia terus jual. Tu kita sebut trailing stop. Itu bagus untuk trend following formula. Siapa yang pandai buat trailing stop, dia akan dapat elakkan daripada kehilangan keuntungan dalam pasaran saham. Okay, trailing stop boleh buat. Muhammad bin Yudus, dah habis modul premier, ada modul lain ke lebih strategik untuk maintain berjaya dalam saham? Muhammad bin Yunus, kalau premier saham Masri tu dah cukup untuk anda melabur dan trade saham. Okay, dalam premier saham Masri kita belajar tentang bagaimana buat duit melalui dividen dan juga capital gain. Jadi dah boleh dah start. Tetapi kita ada modul satu lagi iaitu Warren Secret Saham Masri, di mana kita belajar tentang Warren. Macam mana nak buat profit secara capital gain berkali ganda. Okay, baru-baru ni student saya dalam Warren Secret Saham Masri batch yang kedua, Puan Nur Samsudin berjaya buat profit RM11,000. Okay, 50% macam tu profit daripada counter Warren yang dia belilah. Okay, jadi itu adalah next level dalam pembelajaran saham. Okay, tetapi sebelum kita pergi belajar tentang Warren ni, kita belajar dulu yang basic, yang simple melalui modul Premier Saham Mastery. Okay, alright, saya Idrus Al-Sagor. Bukan sebab tajuk view naik, tapi sebab Maggie tu yang buat view naik tu. Oh ya ke? Semua minat dengan Maggie malam ni. Maggie saya dalam dia ada dia ada cili api ni. Wife saya pergi masukkan cili api, jadi dia pedas-pedas sikit. Okay, alright. Bismillah. Ahmad Din, pengalaman tuan, purata keuntungan dalam setahun berapa berbanding dengan ASB, EPF? Okay, keuntungan dalam saham ni subjektif. Okay, dia boleh jadi sangat banyak dan dia boleh jadi rugi dalam saham ni. Tetapi kalau betul-betul untung dalam saham ni, basically biasanya memang akan lebih tinggi daripada ASB dan juga EPF. Okay, contohnya EPF boleh bagi dalam 6% per year. Alright, of course kita dapat beat the numbers because of kita boleh untung lebih daripada 6% tersebut berkali-kali dalam pasaran saham. Contoh, dalam satu counter, kalau contoh kita trade counter Warren, kita boleh buat profit sampai 60%, 50%, 100%, 150%. So keuntungan tu by percentage tu besar macam tu. Alright, dan kalau kita rugi, mungkin kita boleh hadkan kerugian kita kepada 10%, 15% the most. Okay, jadi bila keuntungan kita dah percentage tu dah besar, alright, dan kita tolak percentage kerugian yang kecil, maka keuntungan tu jadi besar. Tapi benda tu bukanlah satu jaminan. Bukan bermaksud dalam saham kita akan buat benda tu. Kita kena belajar untuk buat dengan betul, dan kita kena jaga juga kerugian kita supaya kerugian tu terkawal. Itu yang penting dalam saham. Kita nak buat trade saham ni, kita tak boleh nak elakkan daripada rugi. Tapi rugi tu janganlah sampai rugi besar, sampai habis semua modal kita. Okay, so rugi boleh rugi dalam saham, tetapi terkawal. Dan yang penting bila kita untung, kita nak untung yang besar, berkali ganda. That's the idea, okay? Alright. Saiful Zack, tuan bila nak jadi pelakon? Tuan Asri dah jadi pelakon. Hahaha. Tengoklah kalau ada siapa-siapa nak ajak saya berlakon. Okay, alright. Nur Hisham Abdul Rahim, nak cerita pengalaman simpan lama sikit buat profit besar, makan 2-3 bulan dan boleh jalani hidupnya dengan tenang, betul? Ahmad Din, setelah untung percentage berapa saya patut jual? Depends, terpulang kepada anda, Tuan Ahmad Din. Anda nak jual berapa banyak percentage pun boleh, tak kisah. Okay. Fadli Muhammad, just nak tanya, kadang nama syarikat saham ni banyak, kadang nama pelik. Okey ke kita trade tapi tak pernah dengar pun nama syarikat tu? Okey je, kadang-kadang kita memang tak pernah dengar nama counter tu, tapi kita boleh study dulu. Sebelum kita beli, kita google lah nama company tu. Dia buat bisnes apa, adakah fundamental dia okey. Semua tu kita sebut kajian saham. Okey, kena buat kajian saham lah. Buana Baba, apa pendapat tuan tentang ESG? Adakah tuan akan factor in ESG sebelum invest trade dalam sebuah counter? ESG apa ESG apa ya? Okay. Saiful Zack, Microsoft Surface biasa guna tak Tuan Nizam? Microsoft Surface boleh. Boleh guna. Kalau dia Windows operating, kita boleh guna untuk buat kajian saham. Okay.
Okey, jadi itulah dia topik yang saya ingin kongsikan kepada anda malam ni berkaitan dengan intraday. Okey, jadi intraday ni adalah satu perkara yang kita perlu elakkan lah. Pada pandangan saya, kita perlu elakkan. Kalau kita nak berjaya dalam saham ni untuk tempoh jangka masa yang lebih panjang, kita kena belajar teknik yang betul. Okey, teknik yang betul untuk melabur saham. Alright, dan intraday ni kita kalau ada peluang, kita dapat keuntungan pantas, alhamdulillah. Tetapi jangan kita masuk dengan intraday mindset. Takut-takut kita terlepas jadi berjudi dalam pasaran saham, kita macam mengharap saham tu naik dalam masa yang singkat. Okay, jadi itu benda yang kita kena elakkan dalam saham. Selalu saya pesan dalam kepada student saya, saham ni patuh syariah. Tetapi takut-takut cara kita buat tu tidak patuh syariah. Jadi kita kena make sure kita lakukan dengan cara yang betul, okay, dan kita menjadi orang yang lebih berjaya melalui pelaburan saham yang kita lakukan, insya-Allah. Okay, alright. So terakhirnya, sebelum saya akhiri sesi live pada malam ini, okay, saya harap anda belajar sesuatu yang bermanfaat. Dan saya nak tanya, berapa ramai daripada anda masih lagi newbie dan zero knowledge tentang saham? Berapa ramai daripada anda tak pernah beli saham? Boleh tak saya tahu? Cuba komen saya dekat ruangan komen di bawah. Berapa ramai daripada anda tak pernah beli saham? Okay, dan baru nak belajar saham. Okay, Buana Baba, ESG, Environmental, Social and Governance. Okay, yang itu faktor sentimen dalam pasaran saham. Okay, ada faktor tersebut tetapi kita tidak boleh kawal. Okay. Okey, Zana Ihan saya, Danilo Benjamin saya, Ika Ahmad saya, Encik Jeps saya, Wunan saya, Zaid saya. Okey, siapa lagi? Cuba komen saya. Okey, Noraini Ismail saya, Syariman Meor, Ahmad Kasri saya, Muhammad Saiful Azhar Jamil saya. Danilo Benjamin baru nak join PSM. Okay, right. Zakiah Muhammad Zaki, saya newbie baru join Kickstart. Okay, pastikan tonton video dalam Kickstart Saham Mastery tu. Alright, Alias Abdullah saya, Norma binti Abdul Rashid saya, Wan Rushdi saya, Comel Lotte saya newbie baru tengah belajar beli saham. Jasafin Jalani saya. Tuan Jasafin Jalani pun newbie. Tuan Jasafin ni antara pro trader saham. Dia dah buat banyak profit dalam saham. Dari rugi jadi untung. Itu dia Tuan Jasafin Jalani kita. Okay, alright. Nathaniel Rajkumar dah beli, tapi masih banyak kena belajar cara betul untuk dapat untung lumayan. Betul tu. Alright, Saiful Zaid, WSM bila buka pendaftaran Tuan Nizam? Tak pasti lagi. WSM kita tak pasti nak buka ke tak, sebab sekarang saya fokus kepada brand baru saya, Invest for Me. Saya ada projek baru. Jadi WSM saya tak pasti open lagi ke tak. Okay, tapi kalau ada permintaan, kita akan cuba usahakan lah. Okay, alright. Okay, boleh. Hafiz Salim nak join NSG boleh ke? Nak tambah circle? Boleh. Siapa yang nak join NSG, klik pada link yang tim saya berikan dekat ruangan komen. Okay, dan terima kasih kepada anda yang komen saya. Okay, khas kepada anda yang masih lagi newbie dan zero knowledge tentang saham, just nak maklumkan, kita ada satu modul online kelas saham, okay, di mana anda akan belajar cara untuk mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Alright, anda akan belajar tentang akaun CDS, anda akan belajar tentang platform kajian saham, anda akan belajar tentang asas trend, anda akan belajar tentang formula-formula lah yang akan membantu anda untuk mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, so modul tersebut namanya adalah Kickstart Saham Mastery, KSM. Okay, so kepada anda yang komen saya tadi tu, okay, so anda boleh hubungi tim Saham Mastery. Okay, dan saya nak tim Saham Mastery hubungi mereka yang komen saya tu, okay, untuk dapatkan modul Kickstart Saham Mastery. Anda boleh belajar, okay, dari asas. Okay, kita nak bawa anda ke tahap yang seterusnya supaya anda dapat beli saham pertama anda dan dapatkan profit saham pertama anda. Okay, alright. So kalau anda serius nak belajar, pastikan anda hubungi kami, boleh PM. Alright, dan dapatkan modul Kickstart Saham Mastery. Okay, tak mahal pun, dalam RM67 sahaja. Okay, dan dalam waktu PKP ni, pastikan kita
gunakan masa ni untuk belajar. Belajar ilmu untuk tambah pendapatan, tambah income, okay, dan kita nak lebih berjaya, okay, pada tahun 2021 dan 2022 nanti. Okay, so inilah masanya untuk kita buat preparation, okay, dan pastikan anda belajar. Okay, belajar cara untuk lakukan pelaburan saham dengan betul. Okay, alright, tadi ada soalan lah. Saya just nampak tadi ada soalan. Saya nak baca sikit lah soalan. Okay, sebelum saya akhiri sesi live ni. Okay, alright, saya, okay, Alfian Al-Farisi. Saya, Tuan Nizam, kalau beli saham warrant, masa dekat oversold kita entry, biasanya masa untuk capai area overbought berapa lama masa dia? Jawapannya subjektif. Berapa lama? Sebab setiap counter berbeza-beza. Okay, ada counter cepat, ada counter lambat. Tapi on average biasanya dia ambil masa daripada oversold ke overbought ambil masa sebulan lebih kurang, sebulan ke 2 bulan lah. Jadi dia memang mengambil sedikit masa, jadi kita kena sabar, tunggu. Okay, boleh? Okay, alright. Macam mana nak register NSM ni, TNM? Okay, alias Abdullah nanti boleh hubungi tim Saham Masri, Cik Wani kita. Okay, ada link WhatsApp yang disediakan. Pastikan anda hubungi tim Saham Masri Cik Wani untuk info lanjut bagaimana nak join program-program Kickstart Saham Masri, Newbie Saham Masri, Premier Saham Masri ataupun Warren Secret Saham Masri. Okay, nanti insyaAllah tim saya Cik Wani akan berikan info lanjut dan menjawab segala persoalan anda. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja untuk sharing saya pada malam ni. Terima kasih kerana teman saya makan Maggi dan nak habis dah ni. Okay, so terima kasih juga kepada anda yang bertanya soalan, yang klik button share. Alright, dan saya harap sesi pada malam ni bermanfaat kepada anda, okay, dan dapat membantu anda untuk faham kenapa kita tidak perlu buat intraday dalam saham. Kenapa kita perlu elakkan mindset intraday dalam saham. Okay, semoga terjawab persoalan tersebut. Okay, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang pada hari Isnin malam pukul 9 malam. Esok tak ada live di Nizam Malik page. Saya akan live dengan student dalam Warren Secrets Saham Masri batch yang ketiga. Okay, alright, so setakat ini sahaja. Kita jumpa lagi. Okay, mohon maaf sebarang salah dan silap. Okay, intraday trader jangan marah ya. Jangan marah. Okay, so itu saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Masri. You are TNM, you are the next millionaire. Jumpa lagi dan bye-bye. Bang bang.